A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, kita terus pergi kepada muka surat 11 lah untuk kita buat terjemahannya. Baik. Siapa nak buat ayat 70 kita baca dan kemudian kita buat terjemahan. Bukan? Boleh saya mulalah. Okey, Kak Maru boleh. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qalu telah berkata oleh mereka, Ya. ud'u mohonlah oleh Okey, mohonlah mintalah. oleh Ya. engkau bagi kami akan Tuhan akan engkau Betul-betul bagi. Mudhafun ilaih. bagi Tuhan bagi kamu engkau Akan Tuhan terbalik. oh astagfirullah telah berkata oleh mereka, mohonlah oleh engkau bagi kami akan Tuhan bagi engkau. Ia menerangkan bagi kami akan apa yang Bukan dia akan. Apakah? Apakah dia adalah ia sesungguhnya seekor lembu itu ada alif lam? itulah adalah Tak payah adalah. Sesungguhnya lembu itu. Lembu itu aja. Sesungguhnya lembu itu serupa akannya telah kesamaran olehnya atas kami dan sesungguhnya kami jika telah menghendaki oleh Allah niscaya muhtadun orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa sebelum dia niscaya orang-orang yang dapat petunjuk. Betul. Tak ada tambah. Kita ulang sikit. Telah berkata oleh mereka. Okey, jadi maknanya ini kata mereka. Mohonlah oleh engkau, mintalah oleh engkau bagi kami akan Tuhan bagi engkau. Ia menerangkan bagi kami apakah adalah ia. Macam tu dia suruh tanya. Sesungguhnya lembu itu telah kesamaran oleh ia atas kami. Dan sesungguhnya kami jika telah menghendaki oleh ia oleh Allah nescaya orang-orang yang mendapat petunjuk. Kau mintalah kepada Tuhan kau. Kepadalah bila kita mafhum kita tukarkan akan tu kepada. Mintalah kepada Tuhan kau untuk kami supaya dia menerangkan kepada kami. Apakah itu? Apakah ia? Kat sini dia boleh nampak kan ada ia lembu betina itu. Lepas tu dia jawab balik. Semula dia cakap lagi, sesungguhnya lembu itu. Dia dah terlupa dah bakar tu tak adalah. Sesungguhnya lembu itu telah kesamaran oleh ia ke atas kami. Dan sesungguhnya ia jika Allah mengkehendaki, sesungguhnya kami jika Allah kehendaki pasti adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mesti adalah lah Ustazah, mesti ada Ustaz, adalah sebab dia khabar kan. Tapi dia sebab dia daripada apa tu dia khabar inna. Khabar inna ni kita taklah macam mubtada khabar. Tak semestinya. Kan tengok Khabar konteks inna kalau khabar muqaddam kan? Khabar inna khabar marfu' lah. Marfu' marfu'. Okey, sambung ayat 71. Apa nak buat?
Kak Sal. Okey. Saya cubalah panjang. Aus. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul ard wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Qala, Qala telah berkata oleh ia, ya. inna sesungguhnya, dia, Ha. yaqulu ia berfirman, Okey. inna sesungguhnya dia, Hmm. baqaratun seekor lembu betina, Seekor lembu betina. la nafi tidak, Okey, tidak. zalulun Tiada, yang ni zalulun, tiada. Tiada tiada kegunaan. tiada kegunaan, Mm-mm. tusirul ia membajak, Okey. al-ardo akan bumi, Sekejap salah sikit. Tiada kegunaan. Ia membajak, betul. Ia membajak. al-ardo akan bumi, Ya, wadan la tidak, tidak. tasqi ia mengairi, Hmm. al-harsa akan ladang, Akan ladang. musallamatun musallamah, apa? Musallamah. Selalu dengar. Muslim. Yang Yang apa? Sehat. sihat, sihat, Hmm. sihat. La tidak, Nah, la nafia lil jins. Jadi, tiada sebarang, ya, tiada sebarang syiata tumpuk di padanya. tumpuk padanya. Qalu telah berkata oleh mereka, Hmm. al-ana sekarang, Sekarang, al-an, sekarang, telah datang oleh ia, ta, ha? ta, ta. Telah berkata oleh mereka, right? datang Datang oleh engkau. oleh engkau tak. Okay. Mm-mm. Bil haqqi dengan kebenaran. Ya, Itu. dengan kebenaran. Kebenaran itu pun boleh. Lalu Lalu, zabahu. telah menyembelih oleh mereka akannya. Akannya. Betul. Wama dan tidak Tidak. kadu telah hampir oleh mereka, Hampirlah mereka. hampirlah mereka yaf'aluna mereka melakukan. Okey. Apa cerita dia? Sekarang cuba ceritakan. Kalau kat sini, siapa yang berkata mula-mula ni? Qala innahum mula-mula Allah Siapa? Kau telah berkata oleh dia mula-mula. Sebab dia tanya jawab. Ni jawab kepada pertanyaan kaum dia. Jadi Musa lah yang ini, ia yang mula-mula kat sini Musa. Telah berkata Musa, Musa telah berkata. Sesungguhnya dia berkata. Siapa ni kat Allah, sini? sesungguhnya Allah. Ni Allah. Okey. Allah berfirman, innaha sesungguhnya ia. Okey, ia ni merujuk Ni pada merujuk pada lembu. lembu. Ni lembu betina itu. Sesungguhnya ia, jadi dia kata adalah seekor lembu betina la tiada kegunaan, tidak pernahlah kiranya tidak digunakan untuk membajak bumi. Tiada kegunaan ia membajak akan tanah, akan bumi. Dan tidak ia mengairi akan ladang. Okay. Yang sihat ni untuk siapa? Lembu yang sihat. Sebab apa? Sebab apa kita rujuk dia kan sifat dia bukan sifat kepada ladang, dia sifat kepada lembu.
Tabarakatun tun. Bakaratun sebab dengan baris. mustamatun. Sebab Ah. baris tu. Kalau ke harta ni dia baris fathah. Jadi bukan. Kalau kita terjemah kita kata ladang yang subur. Salah lah. Dia sepatutnya dia cerita pasal lembu. Maknanya kalau kat sini Tawabi ke? Ustazah ni tawabi. bukan, ni sifat. Sifat. Sifat tu tawabik juga tapi bukan dalam contoh ni sifat lah. Okey. Naat. Ya, dia tawabik. Tapi kita belum belajar, janganlah sebut dulu kat sini. Nanti dah belajar nanti. Okey, nanti saya tanya cari ni. Okey, ni maknanya kan kalau kita kata dia berkata, ni saya bubuhkan tanda-tanda baca tu, sesungguhnya ia berkata, sesungguhnya ia adalah seekor lembu betina. Jadi boleh koma lah. Lembu betina, tiada kegunaan ia membajak bumi dan tidak ia mengairi ladang. Lepas tu tambah lagi satu yang sihat. Maksudnya macam yang sihat, tiada sebarang tumpuk padanya. Boleh tak kita kata cacat, kecacatan? Boleh juga. Kecacatan pun boleh. Kadang orang cakap kecacatan. Tapi kenapa tumpuk? Tumpuk tu dikira cacat lah untuk ni. Sebab lembu yang ada tak lembu ada tumpuk? Ada. Boleh tak cakap belang? Tak sesuai lah. Lembu tak ada yang berbelang kan? Lembu selalunya bertumpuk. Lembu Frisian tu, hitam putih tu. Lembu Yes. Dell. Kita kata dulu lembu Dell. Sekarang komputer Dell dah tak ada dah. Sebab tadi sebab ayat 69 tu dia nak warna kuning yang bersih. Warna kuning tu bersih. Lepas tu tiada juga. Lagi terperinci lagi. Maknanya lembu tu mesti sihat. Lembu tu tak pernah kerja. Tak pernah bekerja tak pernah bajak. Tak pernah juga angkat air. Tak pernah ada kegunaan apa-apa. Macam tu. Jadi dan lembu tu mesti sihat. Tiada sebarang kecacatan atau tiada sebarang tumpuk padanya. Nanti jumpa lembu sihat. Tapi ada tumpuk pula. Kan siapa suruh susahkan diri? Lembu Frisian tu semua sihat-sihat banyak. Lepas tu dekat ladang, subur pula. Okey, seterusnya dia kata, lepas tu bila dah sebut macam ni baru dia kata apa? Sekarang barulah engkau betul, barulah betul macam itulah. Sekarang ini barulah kau datang dengan kebenaran. Lalu, ni cerita mereka. Maknanya mereka berkata, lepas tu Allah kata, lalu telah menyembelih. Mereka telah menyembelihnya. Nya ni merujuk pada lembu. Sebab kan? Macam tu. Lalu telah menyembelih oleh mereka akan lembu itu dan hampir-hampir mereka tidak dapat lakukan. Itu maksud dia. Wa makadu yaf'alun. Okey. Lepas tu kalau macam mana dia hampir dapat lakukan tu, dia dalam history lah. Kalau kita belajar sirahnya tu, asbab ni kan, barulah ada cerita yang lebih detail. Okey, sambung ayat 72. Saya sambung. Boleh? Ustazah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 72 ya. Ya. Wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha Fadara'tum. fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya. Okey, wa Dan if ingatlah ketika qataltum fi'il maddi telah something oleh kamu, telah membunuh oleh kamu, ya, nafsan isim baris fathah diri akan suatu diri akan satu diri
Ya. Then fa lalu Lalu yang ni telah fil madi okey, kamu okey, telah saling ya menuduh oleh kamu telah saling menuduh oleh kamu fiha pihak padanya padanya. Wallah dan ha, Allah wa mukhrijun uh, khabar. Jadi tambah adalah adalah yang mengeluarkan. okey yang mengeluarkan. Then ma is MFB juga Jadi tambah akan akan maksud dia apa apa yang kuntum kuntum uh, adalah kamu yaktumun taktumun um, taktumun kamu ya kamu feel sembunyikan. kamu sembunyikan yes Fi'il mudhari. ya Kamu sembunyikan. Macam dia tertinggal je. Betul kamu Betul. sembunyikan Okey. Maksud dia apa? Sekali lagi, dan ingatlah ketika telah membunuh oleh kamu akan satu diri. Lalu telah saling tuduh menuduh oleh kamu padanya, pada dalamnya. Dan Allah adalah yang keluarkan apa yang adalah kamu sembunyikan. Allah keluarkan apa yang kamu sembunyikan. Semua tak ngaku. Ada orang dah bunuh satu jiwa tu. Dah membunuh orang, siapa the murderer nak cari. Jadi semua tuduh-tuduh. Kau yang punya pasal, kau punya pasal. Jadi Allah serlahkan. Macam mana Allah serlahkan? Allah keluarkan. Baca ayat 73. Silakan, siapa nak cuba? Okey, saya. Aizan, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqulna idribuhu biba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu Ya. telah berfirman oleh kami, Ya. pukullah akannya. Siapa pukul? Pukullah Pukullah oleh kamu akannya. Biba'dihha. Bi dengan ba'dihha, Sebahagian part of it, sebahagian baginya, sebahagian daripadanya. Kadzalika, seperti itu, ya yuhyi ia menghidupkan ia menghidupkan oleh Allah al-mauta akan kehidupan, akan yang mati. akan yang mati dan yuri is ia dan yuri dan ia memperlihatkan akan kamu ayatnya supaya kamu taqilun, supaya kamu mengerti. Akan ayat-ayatnya supaya kamu mengerti. akal untuk mengerti. Boleh, mengerti pun boleh je. Okey. Lalu telah berfirman oleh kami. Maknanya kami telah perintahkan pukullah oleh kamu. Direct. Pukullah oleh kamu akannya. Nya dekat sini apa? Ni nya juga. Dengan Lembu betina. Kan lembu. lembu Lembu. Ni pukul lembu ke pukul apa ni? pukul mayat tadi. Pukul mayat tu. Orang yang mati terbunuh tu. Orang satu diri tu. we go There is the backup plan. If I don't have to go, I go there. Pukullah mayat, No, we go pukullah there mayat first. If we dengan have to sebahagian go, daripada tulang tu. Tulang lembu. Tak berapa dengar jawapan ni sebab ada banyak overlap. Sorry, Kak Rosna jawab ke apa tu? Kan Kak Rosna tak jawab kan tu?
Okey. Okey, jadi kat Hu tu sini mayat kan Ustazah? ni mayat tu, orang mati tu. Ah. Si mati. Pukullah oleh kamu akannya, maknanya akan suatu diri yang dah mati tu. Oh, lelaki tu yang mati tu kan. Yang mati tu tak silap cerita dia lelaki. Dengan sebahagian daripadanya. Sini pun nya juga. Ni akannya dengan sebahagian daripadanya. Tapi ni apa? Sebahagian daripada Daripada lembu tadi. lembu bahagian. betina yang dah disembelih tu. Seperti itu ia menghidupkan oleh Allah akan yang mati. Siapa yang mati? Jadi Mayat. orang tadi tu. Diri tadi, Orang nafsan. satu diri tu dah mati hidup semula. Dan dia memperlihatkan. Siapa dia dekat sini? Allah. Allah memperlihatkan kepada kamu akan ayatihi. Ayat dekat sini maksudnya tanda-tanda kekuasaan baginya. Dekat sini Bagi disebut Allah. lagi untuk kita terjemah tanda-tanda kekuasaan baginya. Kekuasaan baginya. Supaya kamu menggunakan akal, supaya kamu mengerti. Ya, macam itulah. Dengan izin Allah orang tu hidup balik. Dengan dia sebab ikutlah yang Allah kata tu. Buat pukul dengan lembu tu. Ni cerita. Ni macam ni qasas lah. 1/3 daripada Quran ni kan qasas, kisah-kisah. Jadi ni antara kisahnya. Yang mana kita ambil pelajaran. Baik. Ayat 74. Panjang jugalah. Tapi kalau tak sanggup Baik. panjang sangat, separuh-separuh kan kawan share. Saya cuba. Okey. Syida. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Terjemahkan. Kemudian Mana kemudian? Wah. bukan kat daripada atas ke? Sebab saya dah bagi tu tadi, saya tersilap. Tuma beranjat Cida. Kemudian telah keras oleh ia oleh hati-hati bagi mereka. Assalamualaikum. Bagi kulubukum. Hati-hati bagi kamu. Bagi kamu. Min daripada ba'di sesudah itu. Sesudah daripada itu. Maka ia seperti al-hijarati batu-batuan ataupun batu-batu atau asyaddu yang tak ingat yang bersangatan. Qaswah keras. Ni semalam kalau kita kelas malam tadi kita belajar ni. Belum, malam ni kan kita belajar tamyiz. Keras. Wa dan sesungguhnya min daripada al-hijarati batu-batu lama lam taukid, la taukid. Jadi nescaya
Ma apa yang apa yang yatafajjaru ia terpancar ia terpancar daripadanya al-anharu oleh sungai-sungai oleh sungai-sungai dan Wah. sesungguhnya dan sesungguhnya ini dah banyak daripada sama ni daripadanya daripadanya lama nescaya apa yang saya apa yang yashaqqaqu ia terbelah ia terbelah apa maka yakhruju lalu ya la maka maka kan maka ia keluar minhu daripadanya al-ma'u air oleh air oleh air FL sebab tak nampak sorry. Oleh air dan sesungguhnya min daripadanya lama nescaya apa yang yahbitu ia jatuh ia jatuh min daripadanya min je daripada khasyatillah khasyah Takut. tak ingat ketakutan oleh Allah bagi Allah takut Ni, kepada MIL. Allah lah dalam arti kata lain takut Pada kepada Allah wa dan ma tidaklah Allah Allah ghafilin bagi dengan ghafilin kelalaian amma daripada apa yang tak malun kamu lakukan. Okey. Betul lah tu. Dah. Jadi kemudian telah keras oleh hati-hati bagi kamu daripada sesudah itu. Maka kekerasan itu maknanya hiyat ni hiyah merujuk pada apa? Hiyah merujuk kepada apa? Kekerasan ke batu? Batu. Batu. Sebab Dia Mu'annas. mu'annas sebab dia mu'annas sebab Ya. saja je nak ulang-ulang sikit apa kita dah belajar. batu tu kan Bukan batu. Ni bukan batu. Hiyah ni bukan batu. Dia merujuk kepada apa? Hiyah bukan merujuk pada batu tapi merujuk kepada Hati. 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 Okey. Jamak taksir kan? Jamak taksir betul. Dia kerana kulub ni jamak. Taksir. Jadi dia hati-hati itu seperti batu-batu atau lebih lagi. Maknanya lebih keras. Boleh juga kita kata lebih bersangatan ataupun kita kata yang lebih keras. Kekerasan. Maknanya dia lebih sangat-sangat keras. Boleh juga. Yang bersangatan keras. Maknanya kan ini isim tafdil ni. Okey, apa tadi saya kata? Atau bersangatan. Bersangatan keras. Lebih sangat. Lebih lagi dah. Bersangatan tu dah masuk lebih dah kan? Ya. Tak payahlah kata lagi. Bersangatan keras. Okey. Dan sesungguhnya. Sebenarnya pun nak cakap dia hati tu lebih keras lagi. Kerana sesungguhnya dan sesungguhnya daripada batu-batu nescaya apa yang ia terpancar daripadanya sungai-sungai. Manakala dalam pada batu-batu yang keras tu pun ada yang dah terpancar daripada batu tu terpancar air keluar daripadanya sungai-sungai. Dan sesungguhnya daripadanya. Okey, nya ni merujuk pada Sungai-sungai. Sungai-sungai. batu juga. Batu. Batu juga. Batu-batu tu. Sungai tak terbelah lagi. Daripada batu-batuan batu-batu itu nescaya apa yang ia terbelah. Tu ia keluar daripadanya air. Batu tu pun boleh terbelah dan keluar air daripadanya. Ada juga dari sesungguhnya daripada ni batu-batu itu nescaya ia apa yang ia gugur ataupun jatuh
Jatuh je. Batu yang bergolek. Maknanya kenapa dia gugur? Kerana takut kepada Allah. Maknanya dia mengikut je. Mengikut arus sungai ni tadi. Yang boleh bawa batu tu. Dan tidaklah Allah dengan kelalaian. Kalau kita tak terjemah B ni, boleh kita kata macam ni. Boleh juga kita terjemah. Bila demar selepasnya ada B kan. Kita boleh terjemah. Dan tidaklah Allah yang lalai. Pun boleh juga. Dan tidaklah Allah yang lalai dengan apa yang tak payah dengan. Ni daripada apa yang kamu kerjakan. Dan itulah. Ni cerita batu ni cerita pasal siapa? Perumpamaan lah manusia ni. Hati manusia. Kalau disebutkan dalam satu kisah tu, disamakan ni macam sahabat Nabi tu. Ada yang macam Abu Bakar, hati dia. Dia maknanya tak keras pun. Macam semacam batu yang tak pernah macam memang dah sedia mengeluarkan apa? Memancarkan daripadanya sungai-sungai. Ataupun ada batu tu kena ketuk dulu, dia terbelah baru dia jadi dia keluar air. Batu tu macam tu. Sifatnya dikata macam Umar. Lepas tu yang kalau yang gugur aja, ni macam sahabat-sahabat yang lain ikut aja. Ikut. Belum faham ke apa tapi ikut je arus yang kuat ni. Keimanan. Iman air tu keimanan. Jadi itu ayat ni lah. Perumpamaan Allah buat perumpamaan hati macam batu. Kita pun ada kan? Hati batu dia ni. Sebenarnya Allah kata hati tu boleh jadi lebih keras lagi. Siapa yang hati dia keras ni? Pengikut Nabi Musa. Yang ni, Bani Israel ni. Dia jadi kalau tak buat tu peringatan tu, Allah dah singkapkan, dah buat macam ni, Allah perlihatkan kuasa dia tu. Setelah daripada itu tak dapat juga, tak mengerti juga, maka hati tu dah jadi keras. Walaupun ada peringatan, walaupun dah diketuk, macam-macam dah kena jentik, macam-macam dah baca. Jentik hati, ada yang cakap sentap, apa benda lah, macam-macam dah. Tapi tak dapat juga peringatan. Kenapa tu? Takutlah hati tu dah terlampau keras. Sedangkan Allah tak lengah ataupun tak lalai. Kadang-kadang orang cakap perkataan ni lengah, lalai ni lengah. Lengah ke lengah? Lengah. Okey, ayat 75. Siapa nak cuba buat? Ada? Kak Aini. Sekejap saya panggil. Cuba. Okey, silakan. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Ya. Okay. Jadi kita buat Adakah? adakah fa maka. tatma'un. Ni daripada perkataan ni kalau kita perasan ta ma mim ain. Boleh bunyi dia tamak kan? Tama'a. Tatma'un. Kamu tamak. Kamu menginginkan. Ya, kamu inginkan. Dia maksudnya tamak tu sangat menginginkan. Kamu nak sangat. Kamu menginginkan Adakah bahawa yu'minu mereka beriman lakum bagi kamu waw hal dan sedangkan qad benar-benar boleh, pasti boleh, pasti karena adalah ia fariqun suatu puak satu puak
minhum daripada mereka. yasma'una Mereka mendengar mereka mendengar kalama Akan kata-kata. kata-kata kan akan kata-kata kata-kata daripada Allah. ya kata-kata daripada Allah boleh, bagi Allah pun boleh, kata-kata boleh, kalam je pun boleh juga, perkataan pun boleh kalam ni. Kalam ni ucapan lah, kalam daripada Allah. Kemudian Kemudian yuharrifunahu mereka memindahkan, pinda bukan pindah. mereka meminda, mereka meminda nahu akannya. Akannya mereka meminda. Mereka meminda akannya Min daripada ba'di sesudah ma apa yang Yang aqalu qalu telah mengerti oleh mereka oleh mereka. Hu akannya waw hal sedangkan mereka ya'lamun mengetahui. mereka mengetahui. Ya, macam itulah. Betul Adakah kamu menginginkan bahawa mereka beriman bagi kamu, sedangkan benar-benar adalah satu puak daripada mereka, mereka mendengar akan kalam Allah. Mereka mendengar kepada kalam Allah. Kemudian mereka meminda akannya daripada sesudah apa yang mereka telah mengerti. Mereka telah mengertinya lah tu. Apa tu? Kalam Allah ni tadi. Padahal mereka mengetahui. Jadi macam apakah kamu masih mengharapkan? Kalau dia punya terjemahan ni, apakah kamu masih mengharapkan mereka percaya kepada kamu? Percaya kepada orang yang beriman? Padahal memang ada segolongan daripada mereka tu, mereka pinda setelah mereka faham, mereka mengerti tuntutan tu semua. Dan mereka dah dengar, mereka dah mengerti, tapi mereka pinda apa yang mereka dengar tu. Dalam keadaan mereka ni bukan tak tahu, mereka tahu. Jadi mereka ni kumpulan yang macam mana, bukan mereka tak tahu, sebab mereka memang tak nak beriman. Jadi Allah serahkan lagi ayat 76. Cuba kita baca. Siapa? Ada? Nak baca je. Tak erti ni. Baca ayat Apa tu? Kak ni baca ayat. Kak ni, okey. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Ni pun dalam ayat ni banyak perkataan yang kita dah jumpa few times already. Cuma mungkin perkataan baru ialah macam ni, tuhadithu, mungkin khala, liyuhaju. Tapi yang lain ni mostly kita dah jumpa dah. Dan sepatutnya dia lebih mudah lah. Fatahah ni satu. Okey, laku. Tu je sikit. Yang lain ni banyaknya kita dah tahu. Baik, wa iza, Dan ida apabila laku telah bertemu oleh mereka. Alladzina ada tulis bawah tu MFB jadi tambah akan. Apabila telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang
Amanu. telah Telah beriman oleh mereka, Betul. Qalu. telah berkata oleh mereka, Amanna. telah beriman Telah beriman oleh Kami. kami. Telah beriman oleh kami. Macam tu. Wa idza khala. Dan ingatlah. dan Ingatlah ketika. dan apabila Dan Khala. ingat ketika. telah kembali oleh ia, Telah kembali oleh ia ia ba'du. Oleh sebahagian. oleh sebahagian Bahagian hum mereka pada mereka ila kepada kepada ba'din. sebahagian yang Bahagian lain. yang lain. Sebahagian yang lain qalu, Telah berkata mereka, ya mereka pun berkata, telah berkata oleh mereka, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. adakah kamu menceritakan Ya, Akan akan mereka, betul. Adakah kamu menceritakan akan mereka di apa yang dengan dengan boleh kepada apa yang pada apa yang telah menang. menang telah memenangkan oleh ia. Ataupun menang maksud oleh asal dia fathah ni buka. Telah membuka. Telah membuka oleh ia, oleh Allah oleh atas Allah kamu. atas kamu. Atas kamu li Dengan supaya supaya yuhaju mereka Mereka berhujah berhujah akan kamu kamu bihi dengannya dengannya indah di di sisi Rabbikum kamu bagi Tuhan bagi kamu bagi kamu. Afala ta'qilun. Adakah tidak Adakah maka tidak kamu mengerti? adakah maka tidak kamu mengerti? Ya. Jadi macam itulah kisah dia ni. Mereka ni apabila mereka telah bertemu orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman, maknanya pura-pura. Tapi apabila mereka kembali kepada sebahagian yang lain, sebahagian daripada mereka tu bila kembali kepada sebahagian yang lain, mereka berkata, buat apa punya cerita kat diorang tu? Cerita pada orang beriman. Adakah kamu menceritakan akan mereka dengan apa yang Allah telah buka ke atas kamu? Maksudnya Allah telah menangkan kamu. Kisah yang dalam kitab tu. Apa benda semua tu, cerita-cerita tu. Macam ceritalah kan. Macam bila, apa kisah dia tu ya. Nabi SAW, ada sahabat orang daripada kalangan Bani Israel ni ada yang beriman juga. Jadi bila dia ceritakan, cerita pada Nabi, betul lah ni lah Nabi dalam kitab dia tu ada, mereka pun beritahu kepada Nabi SAW, mereka beriman. Jadi sebahagian yang munafik ni dia akan kata bila jumpa dengan orang beriman, dia kata beriman. Bila dia kembali kepada yang tadi ni, dia kata buat apa kamu cakap macam tu? Kenapa kamu berdedahkan apa yang kita dah dapat ni kepada mereka, kepada orang yang beriman tu? Nanti sebab buat apa? Nanti mereka akan berhujah dengan perkara ni di sisi Allah, di sisi Tuhan. Dia macam takut pula. Nanti kenapa dia tak buat macam ni? Padahal dia dah tahu. Dia itulah dia takut ditempelak lah. Supaya mereka berhujah. Ni semua kata-kata mereka tu dia kata kepada sebahagian mereka tu, afala ta'qilun. Ni bukan Allah kata. Tapi mereka ni, afala ta'qilun, apa kamu ni? Tak ada otak ke? Macam itulah. Apalah, jangan macam tu. Nanti Allah habislah kita. Kalau dia orang tahu, kita tak ada alasan nak cakap kita tak tahu. Dia semua ni kata dia, adakah tidak kamu mengerti? Dia cakap macam tu. Okey, semalam
Semalam kita ada cerita pasal Sabi'in tu kan. Orang Sabi'in tu mengikut tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, dia cerita pasal Sabi'in ni adalah orang yang dia in between the prophet. Apa yang saya cakap tu betul lah, cuma dia tidak menyembah api. Dia dikatakan macam satu kumpulan manusia yang sembah langit lah, sebab dia percaya Tuhan tu di langit. Tapi dia tak ada prophet, tidak dihantar kepada mereka ni. Tu satu kumpulan. Dia tak sembah api, dia tak sembah benda-benda lain. Dia macam itulah. Kiranya macam orang yang tak sampai seru orang tu, bukan kita tau. Kita selalu cakap macam tu kan. Dia sebut bukan satu Yahudi, negeri, Nasrani, bukan satu negeri. Dia Sabi'in. bukan satu negeri nama Sabi'in, bukan? Apa dia? Bukan satu negeri. Bukan. Oh, Kaum. sekumpulan orang lah. Kalau nama sebuah negeri tu, kalau yang Sabak tu, Sabak. Tapi yang Sabi'in ni bukanlah. Yang itu Sin, yang Sabi'in ni Sad kan? Sabi'in, satu kaum, macam orang-orang Sabi'in nama dia. Macam kalau kita faham gitulah orang asli. Tapi orang yang tak sampai seru, dia tak tahu. Tapi kita jangan fikirkan tentang dia. Allah dah sebut dah. Itu di sisi Allah. Mereka punya ganjaran, Allah yang tahu. Macam itulah. Kadang kita selalu terperangkap macam tu, benda-benda yang kita tak tahulah, orang yang dah tak ada. Kita baru jumpa ni, kita dah fikirkan, macam mana kalau orang dulu macam mana pula? Macam mana pula? Dan Allah kata itu bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi kamu apa yang kamu usahakan. So do not waste precious time berhujah, cerita benda-benda yang macam prehistorik tu. Kena macam itulah, apa yang dalam Quran ni kita buat dulu. Betul tak? Setuju? Apa dia? Ada chat ni, ada apa tak ada kot. Ada soalan ke? Living class. Biasa tak ada soalan tu. InsyaAllah. Baik, ada soalan? Ada. Kita buat muka surat 12 besok lah. Ustaz lah buat hari ni. Faham tak cerita ni? Ayat ni? Okey, faham. Kalau kita macam kurang jelas tu, boleh kita baca mafhum dia ni. Tapi dari segi nahu dia tu, bagi saya kalau dah boleh terjemah pun dah nampak dah kan, dah jelas dah tak? Maksud dia. Dapat tak mesej cerita ni? Dapat. Faham. Lambat, tapi saya lambat lah teacher. Ya Kak Ani? Saya lambat. Tak dengar? Saya nak lambat buat satu-satu kena fikir. Tapi Kak Ani dah boleh buat lah tu tadi. Alhamdulillah. Maksudnya memang kadang-kadang siapa yang dah habis pun juzuk 1 Mak Haji dia kena ulang-ulang. Bila mengulang tu macam kita baca Quran, selama ni kita baca Quran, kita ulang ayat-ayat tu tanpa faham. Jadi sekarang ni untuk kita faham, dah tentulah kita kalau kita ulang tu kita akan lebih faham. Kalau dulu kita fokus pada bacaan, masa mula-mula kita bayangkan kita mula-mula baca, kita kira panjang pendek salah, tapi as we go on, bila kita teruskan, kita buat tadarus, kita baca, hari-hari kita baca, kita improve. Dengan ada orang pula semak bacaan kita improve. Jadi macam itulah juga bila terjemah ni. Mula-mula tu memang kita akan rasa macam, tak boleh ingat lah, susah. Tapi benda tu alah bisa tegal biasa. Mesti kena buat juga. Walaupun kita rasa susah, kita tak boleh stop. Maknanya terjemah. Dan kita kena bantu orang lain. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, Allah akan sentiasa membantu seseorang itu selagi mana dia bantu hambanya, sahabatnya ataupun saudaranya yang dalam kesusahan. Membantu saudaranya. Jadi kita ni, saudara-saudara kita ni, sahabat-sahabat kita ni semua, macam mana cara kita bantu? Bila kita semakkan terjemahan dia dengan berpandukan yang panduan tu tadi, sebenarnya kita bantu dia dan kita membantu diri kita. Kita tak boleh lari daripada Quran ni. Sifat dia tu surah 3 ayat 79 tu, dia mesti disampaikan. Dan kalau kita nak cepat belajar, nak cepat tangkap, kita pun kena mengajarkan. Bukan kena ajar tu tunggu sampai dah habis, tak juga. Tapi maknanya yang kita dapat sikit, kefahaman kita yang sedikit tu. Kat mana? Kat sini kan?
kita nak ajak orang kepada Quran. Kita nak jadi orang yang sebaik-baik manusia dengan perkataan yang paling baik. Ya, apa? Dia mengajak orang kepada Allah. Apa dia mesej daripada Allah? Quran. Jadi bila kita mengajak orang, kita tolong orang untuk belajar Quran ni, Allah kata kat sini. Dia kata bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan adalah kamu sentiasa mengajarkan Alkitab dan adalah kamu dengan apa yang adalah kamu sentiasa mempelajarinya. Bila kita mengajar, kita belajar. Bila kita mengajar, kita belajar. Belajar tu mesti belajar Quran. Jadi tu yang saya kata tu, tolong kawan-kawan kita semakkan dia punya terjemahan tu. Kalau kita dah habis, bila kita semak dia, itu yang kita punya memory tu yang retain, yang kita akan ingat lagi. Kita bertambah ingatan kita. Bila kita kita bantu. Bila kita bantu orang, kita semak. Macam kalau tanya saya pun, saya tak menghafal benda ni. Kalau saya hafal, saya rasa sampai sekarang pun saya tak boleh hafal. Tapi sebab selalu semakkan. Buat semakan, semak lama. Saya yang jadi apa? Kita ingatlah benda tu sebab pengulangan. Remember? Lepas tu kita nak jadi orang yang sebaik-baik ucapan dia. Siapa dia sebaik-baik ucapan? Kalau kita tu tujuan kita mesti jelas. Bukan mengajak orang pada diri kita. Kita tak nak macam tu. Tapi kita nak ajak orang kepada Al-Quran ni. Supaya dia faham Quran tu. Dan kita percaya Allah sendiri yang akan. Allah dia katakan kita dah belajar semalam tu, kemarin tu. Bila minggu lepas dia kata summa inna alaina bayana. Allah kata atas tanggungjawab kami lah menerangkannya. Nak beri faham tu Allah punya kerja. Tapi kita ni tolong tu supaya Allah kesian kat kita sebab kita membantu saudara kita dan Allah akan bantu kita. Jadi nak jadi orang yang terbaik ucapannya. Allah kata macam ni. Dia mesti ucapan dia apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah lebih baik sebuah akan ucapan daripada orang yang telah mengajak oleh ia kepada Allah. Maknanya dia mesti dia nak jadi orang sebaik-baik orang ialah orang yang ucapannya, percakapan dia mengajak kepada Allah. Ini nombor 1. Dia ajak orang kepada Allah. Apa dia kepada Allah ni ke mana? Mesti dengan kalam Allah sendiri. Quran. Betul? Quran ni semua orang tahu dia kalam Allah. Dia bukan rahsia lagi dah. Lepas tu pada masa yang sama dia juga mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal tu yang kata kalau kita terjemah amila ni, kita terjemah mengerjakan. Kita jangan kata beramal. Sebab dalam Quran ni ada cerita pasal amal saleh dengan amal salah pun ada. Ni amal soleh. Amal salah macam mana pula? Yang salah lah. Kan? Lepas tu waqala dan dia juga berkata sesungguhnya aku daripada orang-orang yang menyerah diri. Cakapnya, cerita dia nak serah diri pada siapa? Pada Allah. Back to Allah. Jadi kalau kita jelas tujuan kita dan kita dah senang lah. Ini ucapan yang paling baik. Ajak kepada Allah. Dan Quran itu memang dikatakan surah 39 ayat 23. Allah kata ahsanal hadis. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik cerita, sebaik-baik perkataan. Jadi kalau kita ulang pun yang terbaik. Kita sedang mengulang yang terbaik. Al-Quran Al-Karim mulia. Duduk atas kertas, kertas jadi mulia. Bayangkan. Duduk atas orang, maknanya kalau ada Quran pada orang tu jadi mulia. Tu kena mengajar. Kena sampaikan, kena ajak dan terus mengajak dan menyampaikan. Jadi kita tak payah, modal kita tak banyak. Maksudnya kita tak payah, orang kata apa, study teruk-teruk. Study sikit je sebenarnya Quran ni. Tak perlu lama pun. Dapat sikit, buat sikit. Dapat sikit, buat sikit. Ni. Ajak manusia ni jadi Rabbaniyin. Boleh? InsyaAllah. Jangan cakap nak jadi teacher Aida. No point. Dia sama je, semua orang boleh mengajar
dan belajar. Bila mengajar kita belajar, bila kita mengajar kita belajar. Bahan pun dah ada, bahan yang mudah. Kalau ikut Quran mudah. Kalau yang banyak-banyak more than the Quran, atau kita rasa more tapi sebenarnya it become less. Bayangkan masa masa kita ni, kita baru berapa jam? Berapa jam buat semakan? 1 jam. 11 jam lah kan. Kiranya Ya. 11 jam lah. 11 11 hari jam. tu baru 11 jam. Kalau kita ulang pun lagi, dah sampai tak? Kalau kita buat lagi sekali, belum pun lagi 24 jam. Kiranya tak sampai 24 jam pun sehari. Belum sampai sehari pun lagi. Tapi belajar Quran tu, walaupun nampak macam sikit, tapi benda yang kita dapat tu banyak. Dengan cerita dia, dengan pelajaran dia, insyaAllah. Kalau belajar yang lama-lama tu, makin lama makin kurang. Dia punya retention pun makin lama makin kurang. Kita tak boleh ingat semua benda. Tapi kalau Quran ni sikit, dia tu kitab yang penuh keberkatan. Saya beri faham tak? Macam faham tak maksud saya ni? Keberkat tu sikit tapi banyak. Pahala dia banyak, dia punya walaupun mengulang, dia jadi banyak lah. Maknanya kita vocab kita, penambahannya. Waktu jam tu nampak sikit, tapi banyak benda yang kita belajar. Macam itulah. Allahuaklam. Pendapat saya ke rasa macam betul benda tu? Betul. Betul, teacher. Kalau Betul. pendapat rasa macam siapa yang merasa-rasalah. Dia rasakan macam itulah. Tapi Quran ni tak pernahlah menghampakan. Maknanya kalau kita buat Quran, kita tak ada rugi. Sikit pun tak rugi. Kita sentiasa berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah terima ya. Kita punya puasa, kita punya pelajaran kita belajar ni. Dan juga kita punya semua amal kita lah, solat kita, puasa kita dan juga bacaan Quran kita. Baik, jadi sampai sini dulu, besok kita sambung muka surat 12. Aku luka lihada wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Sebelum saya terlupa, besok kan hari Sabtu Ahad, jadi sesiapa yang berdekatan dijemputlah, datanglah ke belajar dekat sini dekat Ampang ni. Siapa yang dekat macam boleh dia berkenalan dengan Mak Haji Nur Bibah. Ada kawan-kawan yang duduk dekat. Kalau tak dekat sangat pun pilihlah 1 jam yang daripada ni. Katalah macam Kak Sal kat Sungai Buloh kan. Datanglah yang pukul 11 saja pun. Tak apa. Baik. Qulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.